Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Okey, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi untuk kelas tuition online Perlis Mengaji fasa yang kelima. Tapi kita dalam PKPP, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Okey, walaupun kita sekarang telah dibenarkan untuk bergerak bebas, tetapi kita masih lagi perlu mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Okey. Baik, ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, Kerajaan Negeri Perlis, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis, JAIPS, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS, kerana telah menganjurkan program tuition online Perlis Mengaji untuk fasa yang kelima dari 10 hingga 23 Jun insya-Allah. Raja Berdaulat Rakyat Berilmu Negeri Sejahtera Perlis Maju, satu haluan sehaluan. Okey, baik, hari ini cikgu akan fokus kepada tata bahasa untuk menengah rendah. Okey. Sebelum cikgu teruskan, mungkin ada yang baru menonton siaran tuition online Perlis Mengaji. Cikgu ialah Cikgu Nur Hafiza binti Muhammad Aziz, bertugas di SMK Said Alwi. Okey, sebelum kita teruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama mendadah tangan untuk membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, cikgu akan fokus kepada 3 aspek yang terdapat dalam tata bahasa Melayu bagi mendengar rendah, iaitu ejaan, kesalahan bahasa dan juga peribahasa. Okey. Kenapa cikgu suka untuk memberi pendedahan kepada ejaan? Kerana masih lagi ramai dalam kalangan para pelajar dan juga masyarakat umumnya menggunakan ejaan, berlaku kesilapan ejaan dalam penulisan kita sehari-harian. Okey, betul. Memang kita ada penggunaan kata singkatan. Okey, tetapi ada kalanya kesalahan ejaan ini digunakan dalam urusan-urusan rasmi, seperti menulis surat rasmi ataupun penggunaan papan tanda, kan, ataupun dalam menghantar mesej, kan. Jadi sepatutnya kita perlu menggunakan bahasa Melayu dengan betul, terutamanya dari segi ejaan. Okey. Baik, kita teruskan. Okey, ini adalah petikan filem Ibu Mertuaku, arahan dan lakonan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Okey, mungkin ada sedikit masalah suara, tak apa, kita tonton dulu petikan ni.
Okey, yang biasa tonton boleh agaklah apakah dialognya. Ni waktu ni P.Ramlee pergi ke kubur isteri dia, Sabariah. Ni ibu mertua dia. Ibu dia kata, sekarang baru nak menyesal. Cikgu pula jadi ibu mertua. Pergi kau main muzik sana, dia kata. Jangan, kenapa menangis kat situ? Kan? Okey, kemudian ada orang datang. Okey. Pak cik ni datang, dia tanya. Saudara, cikgu dah hafal lah. Saudara, mengapa saudara menangis di kubur ibu saya? P.Ramlee tanya. Ini kubur ibu saudara? Mak mertua dia dah takut dah sebab sebenarnya tu bukanlah kubur Sabariah ibu dia. Sabariah isteri kepada P.Ramlee. Ampunkan Mak Kasim, Mak dah tua Kasim, ampunkan Mak Kasim. Ni cerita Kasim Selamat lah. Ibu mertua aku Kasim Selamat. Okey. Okey tak apa. Okey, tak apalah. Nanti balik nanti kamu kat rumah bolehlah tonton di YouTube cerita ibu mertua aku ni. Okey. Dalam video ni tadi, walaupun tak dengar suara tak apa. Apakah kesilapan yang ada dalam filem ini? Cikgu bukan nak cari salah dalam filem ni, tapi ada satu kesilapan yang besar yang terdapat dalam video ni tadi. Okey. Kat mana? Okey, siapa boleh kesan? Okey, kalau kamu perasan tajuk tu sendiri, mertua. Mertua. Okey. Betulkah ejaan mertua? Kita memang selalu kita sebut ibu mertua saya lah. Ibu mertua saya. Kita tengok nanti. Kita teruskan Okey, kita nak semak ejaan ni. Sama ada betul atau salah. Okey. Baik, tengok yang pertama. Tauladan. Salah. Sepatutnya teladan. Kalau kita, yang ni memang selalu. Kesilapan ni sering berlaku. Tauladan. Sepatutnya teladan. Suri teladan. Ataupun bahasa Inggeris dia role model. Okey, martabak atau murtabak? Ni. Bulan puasa itu selalu beli. Murtabak ke martabak? Kita tengok martabak. Ejaan yang betul ialah martabak, bukan murtabak. Murtabak salah. Okey, kita tengok kobis ke kubis? Ini memang kerap lah kalau kamu pergi ke pasar raya, kalau kamu pergi ke pasar basah, orang Perlis sebut market. Tempat lain panggil pasar, orang utara panggil market. Apa? Kobis ke kubis? Okey. Kobis salah. Kubis ejaan yang betul. Ini biasa kita lakukan Ejaan-ejaan ni selalu sangat kita tulis, tapi sebenarnya salah. Okey. Email atau email? Email. Email atau email? Email yang betul. Email tu bahasa Inggeris. M-A-I-L ialah ejaan bahasa Inggeris. Okey, yang ni. Maksima atau maksimum? Maksima atau maksimum? Ni. Sepatutnya ialah maksimum. Maksima tu salah. Okey. Tadi mertua atau mentua? Okey, sepatutnya ialah mentua. Ibu mentua saya. Bapa mentua saya, bukan mertua. Okey? Okey, nanti kamu boleh buat ulang kaji balik. Tengok. Okey, seterusnya. Cincang atau cencang? Saya mencencang makanan atau saya mencincang makanan?
Ni bukan guna Mak Cincang Langkawi. 1,000 orang dah booking nak pergi Langkawi. Takut. Okey. Sebenarnya ialah cencang, bukan cincang. Okey. Marhain atau marhain. Yang mana ni? Selalu yang ni selalu kita guna marhain. Sebenarnya ejaan yang betul ialah marhain. Okey. Okey, was-was atau ada sempang atau tidak ada sempang. Okey, tidak ada sempang. Okey, istirahat atau istirahat. Jadi pun selalu berlaku kesilapan. Istirahat atau istirahat. Ni pinjam bahasa Arab istirahat. Bukan istirahat. Okey. Kemudian Aidilfitri atau Aidilfitri yang dijarakkan, rapat atau jarak. Okey. Rapat. Okey. Ni minimum atau minima. Dalam filem pun ada ni. Minimum atau minima. Minimum bukan minima. Okey, cuba semak balik ejaan-ejaan yang kamu tulis sebelum ni. Betul atau salah. Okey. Baik, kita tengok. Yang ni ialah papan tanda. Sebelum ni pun cikgu ada tunjukkan juga kesalahan penggunaan ejaan pada papan tanda. Alat tulis. Baik, sebelum ni cikgu ada ajar ataupun cikgu ada buat ulang kaji tentang berkaitan dengan kata majmuk kan. Ada berapa kata majmuk yang sudah mantap yang cikgu dah ajar sebelum ni? Ingat balik tak? Yang 15 kata majmuk tu. Jadi sebenarnya hanya 15 kata majmuk itu sahaja yang dieja rapat. Yang lain mestilah dieja secara terpisah. Apa kesilapan kat sini? Alat. Alat tulis sepatutnya 2 perkataan. Tidak boleh dieja secara rapat. Baik, seterusnya. Sebarang kemalangan dan kehilangan harta benda adalah tanggungjawab sendiri. Apa yang salah kat sini? Sebarang kemalangan dan kehilangan harta benda. Harta benda, 2 perkataan. Sepatutnya kesilapan pada papan tanda ni tidak berlaku. Apabila kamu ataupun sesiapa sahaja yang ingin menulis sesuatu pada papan tanda, mestilah merujuk dahulu kamus dewan ataupun mereka yang pakar untuk memastikan bahawa ayat ataupun perkataan yang digunakan itu betul. Sila pakai tepung muka. Ni apa? Masker yang bedak sejuk kan, nak letak kat muka. Tepung bedak sejuk. Letak kat muka. Sejak pandemik ni berlaku, kita digalakkan, diminta supaya memakai penutup mulut apabila kita berada di luar. Sebenarnya bukan tepung muka, tapi apa? Topeng. Tapi boleh juga kalau kamu nak pakai bedak sejuk tu, cuma kalau kamu keluar rumah kena cucilah bedak sejuk tu. Tapi cikgu tengok ada juga bangsa asing tu yang macam Nepal yang datang ke negara kita ni. Mereka keluar rumah pun mereka pakai juga bedak sejuk. Tak apalah. Tengok apa masalah yang berlaku pada papan tanda ni. Pasar Raya Kawanku. Pasar Raya Sempang Jaya. Ingat lagi tak? Cikgu pernah ajar yang ni. Pasar Raya. Kalau ada perkataan raya, mesti dibuat apa? Kena ingat apa? Pasar Raya. Kena eja
Dua perkataan sebab kalau ada raya-raya ni mesti dijarakkan. Okey, macam mana nak ingat? Hari tu cikgu ada bagi tahu dah macam mana nak ingat nak sama ada raya ni kita nak eja rapat atau dekat. Okey, ingatlah perkataan apa? Hantu raya jauh kan. Jalan raya pun dieja terpisah juga. Jadi pasar raya, bandar raya pun samalah dieja secara terpisah. Okey. Siapa nak jual bangla ni? Bangla untuk dijual. Ada tak yang sanggup nak beli bangla ni? Adakah? Okey. Bukan bangla. Nampak tak? Tak tahulah sama ada orang yang minta untuk buat poster ni yang silap ataupun yang membuat poster ni yang silap. Banglo. Okey. Pusat kerinting rambut, high hair salon. Okey. Ni dah PKPP ni boleh dah gunting rambut di kedai gunting rambut, boleh kedai gunting rambut lah. Tapi kena berhati-hati pastikan gunting atau peralatan yang digunakan tu telah pun di inilah sanitizerkan dia supaya tidak berjangkit pada orang lain lah. Manalah kita nak tahu kan. Okey. Baik, apa masalah dia ni pusat kerinting rambut? Keriting, ejaan yang betul, bukan kerinting. Biasa kita guna tapi tak betul lah. Biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Trademark Cikgu BM lah hari ni. Okey. Okey, new norm atau new normal? Okey. Okey, new normal ialah kebiasaan baharu. Kebiasaan baharu merupakan tindakan atau tingkah laku baharu. Tidak seperti biasa disebabkan oleh pandemik atau penyakit berjangkit dalam usaha untuk mengadaptasi keadaan baharu. Okey, ini kebiasaan baharu. New normal. New norm ialah norma baharu. Norma tu apa maksud dia? Norma ialah peraturan. Okey, peraturan yang diterima atau diguna pakai oleh masyarakat disebabkan berlakunya sesuatu perkara seperti pandemik atau penyakit berjangkit. Okey. Kita nak guna yang mana? New norm atau new normal? Kebiasaan atau kelaziman baharu atau norma baharu? Yang mana kita nak guna? Okey, sebenarnya kalau tengok kat sini kita guna dua-dualah. Okey, kelaziman baharu perlu kita melakukan kelaziman baharu berdasarkan peraturan-peraturan baharu. Betul tak? Okey, contohlah. Sebelum ni kalau kita nak masuk kedai, nak masuk ke dalam kedai, kita masuk je lah kan. Tapi sekarang kelaziman baharu, kita perlu mengikut peraturan baharu, iaitu kita perlu pastikan dahulu suhu badan, kemudian memakai hand sanitizer kan. Itu norma, mesti kena buat macam tu. Kemudian tidak boleh lebih berapa orang, itu norma, itu peraturan. Okey. Jadi kelaziman baharu mesti dilakukan berdasarkan kepada peraturan-peraturan baharu. Jadi kedua-duanya boleh digunakan mengikut konteks ayat. Okey. Jadi jangan bergaduh. New normal bukan new norm kan. Kelaziman baharu bukan norma baharu, tidak. Kedua-duanya boleh digunakan tetapi mengikut konteks yang betul. Okey. Jangan bergaduh. Okey. Baik, kita tengok dulu video ni. Oh, Khan Sahab ki ale Eid Mubarak, Eid Mubarak. Oh, khair Mubarak, aapko bhi Eid roze tarawih sar Mubarak. Okey. Habis dah. Baik, cuba kamu tengok apa yang ni dia jumpa dengan kawan dia, kemudian dia nak peluk. Kan, biasalah. Kita dah biasa apabila kita berjumpa dengan sahabat lama ataupun saudara mara kita, mesti nak salam dan peluk kan. Tetapi kelaziman baharu kita tak boleh buat macam tu dah. Kalau kamu tengok tadi ni, dia letak besi dekat tengah ni kan. Jarak 1 meter. Betul lah. Kan, nak elak. Macam mana kadang-kadang
kita tak sedar, kita terus je bila jumpa dengan sahabat atau saudara kita, kita terus je nak peluk dia kan. Tapi baguslah saudara ni tadi bawa satu tongkat, pastikan jarak sosial berlaku. Okey. Okey. Kita sekarang berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Jaga jarak, sentiasa berhati-hati, patuhi norma-norma yang telah ditetapkan. Jangan terlalu gembira. Okey, mungkin ada yang dah pulang ke kampung, pastikan apabila sampai sahaja di rumah, jangan terus berpelukan, bersalaman. Pastikan sudah mencuci tangan ataupun sebaik-baiknya mandi, tukar pakaian dahulu, barulah boleh bersalaman dengan ahli keluarga kita. Okey? Okey, kalau kita sama-sama jaga jarak sosial ni, insya-Allah kita boleh menang untuk melawan COVID-19. Okey, kita teruskan dengan kesalahan umum tata bahasa. Okey. Baik, bagaimanakah kesalahan umum boleh berlaku? Okey, kesalahan umum tata bahasa berlaku oleh sebab kurangnya penguasaan tentang hukum tata bahasa. Okey, betul tata bahasa ni sesuatu hukum yang kita tak nampak. Okey, kita tak nampak dan kita tak gunakan sehari-harian. Sebab itulah kita rasa macam hukum tata bahasa ni sesuatu yang sukar. Okey? Tapi sebenarnya jika kita cuba gunakan dia sehari-harian, dia tidak akan susahlah sebenarnya. Okey, kita tengok. Baik, kelaziman yang biasa berlaku ialah kesalahan kerana tidak menggunakan huruf besar pada kata nama khas. Okey. Ada yang kata, alah setakat nak WhatsApp, nak mesej, nak tulis dalam Facebook, tak apa pun, mana ada cikgu BM nak tegur. Okey, sebenarnya sesuatu perkara yang kita lakukan selalu, kan, kebiasaan tu, kalau kita dah selalu buat silap tu, kita akan buat kesilapan yang sama juga. Jadi kalau kita selalu buat, kita betulkan kesilapan tu, lama-lama kita akan biasa dengan sesuatu yang betul, kan. Sebab itulah kita kena sentiasa buat yang perkara yang betul. Bukan yang biasa tu tidak semestinya betul. Okey? Baik, contoh. Ni nama cikgu lah, Puan Nur Hafizah. Sepatutnya perlu menggunakan huruf besar sebab kata nama khas. Okey? Okey, kita teruskan. Baik, penggunaan kata yang tidak tepat. Okey, contoh menyampai ucapan. Apa yang kesilapan kat situ, tidak ada imbuhan, menyampaikan ucapan. Okey. Seterusnya. Okey, penggunaan kata tanya di bahagian hadapan mestilah diikuti dengan partikel kah. Okey, mengapa kita perlu bersatu hati? Letaklah partikel kah kat situ. Mengapakah kita perlu bersatu hati? Okey, kalaulah soalan dia macam ni. Kalau kata tanya dia berada di belakang. Yang membeli buku ini siapa? Siapa atau siapakah? Okey, kalau kata tanya berada di belakang, tidak perlu meletakkan partikel kah. Okey, cukuplah dengan tanda soal saja. Tadi Cikgu Syahidah pun ada terangkanlah tentang kata tanya. Okey, mesti diikuti oleh tanda soal. Okey. Boleh tak kita letakkan kata tanya dalam ayat? Okey, contohlah. Saya bukan siapa. Boleh tak kita tanya macam tu? Tak boleh. Saya bukan siapa. Kena buat contoh satu lagi, ayat yang selalu digunakan kan. Contohnya, saya ingin menerangkan bagaimanakah untuk memasak sayur lemak. Apakah perkataan kata tanya yang ada dalam tu? Ya?
Saya ingin menerangkan bagaimanakah untuk memasak sayur lemak. Bagaimanakah ialah kata tanya. Jadi dia tidak boleh berada dalam ayat. Kena tukar kepada cara. Saya ingin menerangkan cara untuk memasak sayur lemak. Bagaimana tu kata tanya dia mesti berada pada awal ayat. Bagaimanakah untuk memasak sayur lemak? Dia hanya sesuai untuk ayat tanya sahaja. Okey? Tidak boleh digunakan dalam ayat penyata. Okey? Begitu juga dengan perkataan apa. Kalau dia ayat penyata dia mesti apa-apa, siapa-siapa. Saya bukan siapa-siapa. Apa-apa. Bila-bila. Okey, itu untuk ayat penyata lah. Okey, kemudian kesalahan meletakkan, ada kesalahan ejaan kat situ. Kesalahan meletakkan kata bantu akan, senang, belum, telah, perlu antara pelaku dengan kata kerja pasif. Okey, contohnya suasana aman dan harmoni kita akan wujudkan. Okey, kata bantu tidak boleh wujud ni antara subjek dengan kata kerja. Dia mesti berada di depan. Okey, suasana aman dan harmoni akan kita wujudkan. Okey. Kalau telah pun mesti diletakkan sebelum subjek. Okey. Okey, kesalahan penggunaan kata sendi nama dari. Okey, contohnya saya berasal daripada Johor. Tak boleh ya. Saya berasal dari Johor. Daripada ni kita nak guna untuk apa? Dia lebih kepada benda lah. Okey. Baju saya diperbuat daripada sutera. Tak boleh. Kalau kamu kata saya berasal daripada Johor, maknanya kamu ambil sikit Johor tu, buat badan kamu. Bukan. Okey. Saya berasal dari Johor. Okey. Daripada ni untuk benda. Kalau dari apa? Dari. Untuk apa? ATM. Apa? Arah, tempat dan masa. Okey, kita tengoklah T2B sikit. Okey. Semua peniaga-peniaga di pasar itu mempunyai lesen untuk berniaga. Apa masalah dia ni? Apa masalah dia ni? Semua peniaga-peniaga ni. Ada masalah. Semua telah menunjukkan banyak. Jadi peniaga-peniaga pun banyak. Jadi satu cukuplah. Semua peniaga di pasar itu mempunyai lesen untuk berniaga. Okey, kita teruskan. Padi yang berkuning di Sabak Bernam itu sudah boleh dituai. Yang mana yang salah? Okey, padi yang menguning di Sabak Bernam itu sudah dituai. Okey, kalau kamu datang ke Perlis sekarang, kita ada green carpet. Semua padi sudah ditanam semula. Okey, kita tak ada gold lah. Tak ada gold carpet lah, sekarang green carpet. Okey. Burung camar berterbang di pinggir pantai itu. Yang salah ialah burung camar berterbangan di pinggir pantai itu. Okey. Rakyat Malaysia hidup aman kerana setiap kaum saling menghormati. Okey. Ini selalu berlaku kesilapan. Okey. Saling menghormati. Saling tu dah menunjukkan perbuatan yang dilakukan bersama-sama. Okey, contohlah saling menyayangi. Saling membantu. Tak perlu dah saling bantu membantu. Saling sayang menyayangi. Tak perlu dah. Okey, apabila ada perkataan saling, satu saja. Saling menghormati, saling menyayangi, saling bekerja sama. Okey. Saling membantu. Okey. Okey. Kita tengok lagi video.
Okey. Kalau kamu tengok tadi, dia hanya mempunyai tangan kiri dan kaki kiri saja. Tetapi semangat yang ada pada diri dia membolehkan dia mengembara di seluruh dunia dengan menunggang basikal saja. Okey? Macam mana tu? Okey. Jadi apakah yang menghalang kejayaan diri kita? Okay, sebenarnya yang menghalang ialah diri kita sendiri. Hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Okey? Baik. Kita nak masuk tajuk peribahasa. Okey. Peribahasa ni memang sinonim lah dengan masyarakat Melayu. Kenapa wujudnya peribahasa? Okey, peribahasa wujud untuk memberi nasihat kepada masyarakat secara halus, menggunakan perbandingan. Okey, kita nak tegur seseorang, kadang-kadang kita malu kan, tetapi kita gunakan peribahasa. Jadi secara tak langsung kita dapat menegur seseorang secara halus. Okey, dengan lembut. Baik, pilih peribahasa atau maksud peribahasa yang paling sesuai. Okey. Soalan ni, pilih peribahasa yang membawa maksud sesuatu kejadian tidak mungkin berlaku daripada satu pihak sahaja. Okey. Apa dalam banyak-banyak peribahasa ni, apa yang maksud dia? Sesuatu tu tidak akan berlaku daripada satu pihak saja. Dua-dua pihak terlibat sama. Okey. Kita tengok, bumi yang mana tidak ditimpa hujan, gigi dengan lidah ada kalanya tergigit juga. Berharapkan pagar, pagar makan padi, bertepuk sebelah tangan, tak akan berbunyi. Macam mana? Okey, kita tengok maksud. Bumi yang mana tidak ditimpa hujan, maksud dia setiap orang pasti pernah melakukan kesilapan. Okey? Gigi dengan lidah ada kalanya tergigit juga. Kerap kali juga timbul perselisihan antara suami isteri atau saudara atau sahabat. Walaupun kita mempunyai hubungan yang rapat dengan seseorang, ada kalanya berlaku juga perselisihan faham. Okey. Berharapkan pagar, pagar makan padi. Maksudnya harapan diletakkan pada bahu seseorang, tetapi orang itu pula yang merosakkannya. Okey, maksud dia tak boleh diharap lah yang ni kan, bahasa mudah dia. Kita harapkan orang tu tapi orang tu tak boleh harap. Okey, kemudian bertepuk sebelah tangan tak akan berbunyi, maksudnya sesuatu kejadian tidak mungkin berlaku daripada satu pihak sahaja. Okey, jawapan dia ialah D. Bertepuk sebelah tangan tak akan berbunyi. Kalau sesuatu tu berlaku, takkanlah tiba-tiba berlaku, mestilah. Okey, kedua-duanya terlibat juga. Okey, gambar ni ialah burung pegar. Okey, sebenarnya ada isu berkaitan dengan peribahasa harapkan pagar, pagar makan padi ni. Okey, dahulu masyarakat Melayu menggunakan tulisan Jawi dalam pertuturan mereka. Okey, dalam tulisan mereka, tapi ejaan dia sebenarnya pagara kan. Ada isu kat sini. Okey. Pagar. Kalau kita tengok pagar tu, ada ke orang tanam padi dia letak pagar keliling bendang dia? Macam mana pagar tu boleh makan padi? Sebenarnya ada sejenis burung yang dinamakan burung pegar. Burung ni dia makan tikus. Harapkan burung tu makan tikus tu, tapi burung tu makan juga padi. Jadi nak harapkan burung ni untuk jaga bendang dia, tapi dia pun rosakkan bendang tu juga dengan makan padi. Okey. Tapi kalau yang ni dia dah dalam DBP pun masih lagi gunakan harapkan pagar, pagar makan padi. Jadi kita gunakan yang ni lah. Jangan pandai-pandai nak ubah ejaan pagar tu jadi pegar pula. Okey, ini sekadar pengetahuan umum. Okey. Baik, kita tengok peribahasa yang seterusnya. Pilih peribahasa yang membawa maksud tidak mempedulikan ejekan atau cacian orang lain. Okey, tengok ada perang dingin, tebal telinga, senyum kambing, murah hati. Perang dingin tu apa? Kita tengok maksud. Okey, perang dingin bermaksud bergaduh dengan tidak bercakap. Bergaduh.
Tiba-tiba senyap tak bercakap. Contohlah adik-beradik. Senyap je dua orang tak bercakap. Seorang duduk ruang tamu, seorang lagi duduk dalam bilik. Duduk jauh-jauh. Tu perang dingin lah, bergaduh. Okey. Kemudian tebal telinga. Orang yang tidak mempedulikan cacian orang lain. Dah tebal lah telinga dah. Orang kata apa pun dia pun tak tahu je. Okey. Kemudian senyum kambing. Senyum sedikit sahaja, senyuman yang ngeji. Okey. Jadi yang mana? Okey, dah tak sah lah jawapan dia, tebal telinga. Ni orang kata apa pun dia tak peduli, dia teruskan juga. Okey. Ni senyum kambing. Kambing pun senyum juga. Okey, comel dia kambing tu senyum. Kita teruskan. Baik, berdasarkan perbualan. Maafkanlah saya kakak, sedih rasanya kita terus bermasam muka begini. Ni ada perang dingin lah ni tadi. Masitah, ya kakak pun ingin memohon maaf daripada kamu. Tidak elok kita tidak bertegur sapa selama ini. Gaduh ni perang dingin. Tapi apabila adik dia minta maaf, kakak dia pun sebenarnya nak minta maaf juga. Sama-sama mohon maaf. Baguslah hari raya ni. Sempena hari raya ni, mohon maaflah sekiranya kita ada melakukan kesilapan. Okey. Peribahasa yang sesuai untuk menggambarkan dialog di atas ialah apa? Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Membuang garam ke laut. Biar berputih tulang, jangan berputih mata. Ataupun carik-carik bulu ayam, akhirnya bercantum juga. Ni. Okey. Yang A tu maksud dia ialah mendidik anak biarlah sejak mereka kecil. Kemudian membuang garam ke laut ni, perbuatan yang sia-sia. Laut ni dia dah masin kan. Nak buat apa kita buang garam lagi dalam laut tu. Jadi menolong orang yang tidak perlu ditolong. Perbuatan sia-sia lah. Okey. Kemudian biar putih tulang, jangan putih mata. Lebih baik mati daripada tidak dapat apa yang diidam-idamkan. Okey, kemudian perselisihan sesama, ada kesalahan ajak kat sini. Perselisihan sesama keluarga akan berakhir dengan berbaik semula. Okey, ni carik-carik bulu ayam ni bukannya kita pergi cari bulu ayam tu. Carik-carik tu macam ni. Tengok dalam gambar tu, carik-carik. Okey, kalau kita lurut kembali bulu pelepah bulu ayam tu tadi, dia akan lurus kembali. Okey. Baik, kita teruskan. Peribahasa-peribahasa yang berikut membawa maksud usaha ialah jalan untuk mencapai kejayaan kecuali di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Ni kecuali kita tengok soalan tu betul-betul dia ada kecuali kat situ. Kecil-kecil anak sudah besar menjadi onak. Kalau tidak dipecahkan ruyung, mana akan dapat sagunya. Sehari selembar benang, lama-lama menjadi kain. Okey. Kalau kamu tengok ni, rasa-rasa yang mana yang tak ada bukan bermaksud usaha untuk mencapai kejayaan. Yang mana? Okey. Pastilah yang B kan? Ni silap kat sini. Okey. Anak itu apabila kecil menyukakan hati. Kalau sudah besar mendatangkan kesukaran. Okey, ada yang tanya, ada yang tak tahu onak tu apa? Onak. Onak ialah duri. Duri yang melengkung biasanya dekat dekat beluka lah, ada banyak. Jadi kalau kau masuk ke dalam hutan ataupun masuk ke dalam beluka, pakailah kasut bertutup supaya tidak terpijak onak dan duri. Okey. Baik, peribahasa yang berikut membawa maksud sikap kerjasama yang patut kita amalkan untuk kebaikan bersama, kecuali ni bekerjasama. Okey. Bersatu teguh bercerai roboh. Betul tak? Melepaskan batuk di tangga. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, bagai aur dengan tebing. Yang mana agak-agak? Senang sangat soalan ni.
Okey, mestilah B, melepaskan batuk di tangga. Maksud dia membuat sesuatu kerja tetapi tidak sampai selesai. Okey. Apa maksud batuk kat sini? Adakah kamu duduk kat tangga, kamu batuk? Batuk dekat tangga. Betul ke? Macam mana nak samakan dengan maksud ni? Buat suatu kerja tetapi tidak sampai selesai. Okey, batuk. Ni siapa tak pernah tengok batuk? Batuk ialah apa? Gayung yang diperbuat daripada tempurung. Okey. Kalau nak faham lagi kita tengok ni. Okey. Yang dimaksudkan dengan batuk itu bukanlah melepaskan batuk, tetapi melepaskan batuk. Batuk ialah kata pinjaman daripada bahasa Jawa yang membawa maksud tempurung, iaitu pencedok air yang diperbuat daripada tempurung yang digunakan pada zaman dahulu kala di rumah datuk nenek kita untuk mencedok air dalam tempayan buat membasuh kaki sebelum naik ke rumah. Okey, dulu kan rumah kayu, rumah kampung. Okey, dulu orang tak ada selipar. Kalau ada pun mereka pergi ke kebun semua kan, kaki kotor. Okay, sebelum naik ke atas rumah, dekat tepi tangga tu ada tempayan. Okay, jadi tempayan tu digunakan untuk membasuh kaki lah. Jadi alat yang digunakan untuk mencedok air tu ialah batuk. Jadi tempurung tu tadilah, tempurung untuk cedok air. Okay. Jadi selepas cedok air tu, dia tak letak semula batuk tu di tempat yang sepatutnya. Dia cuma lepaskan, letak batuk tu dekat tangga sebab nak cepat-cepat naik atas rumah, naik atas rumah. Jadi dia lepaskan je batuk tu kat tangga. Jadi itulah maksud dia, buat sesuatu kerja tu tak sampai selesai, tak siap, tak habis. Sepatutnya lepas cuci kaki, guna batuk tu tadi letaklah semula tempat dia kan. Itulah melepaskan batuk di tangga. Sama juga macam tadi ejaan Jawi kan, batuk dekat tulisan Jawi dia tak ada bunyi O kan, jadi wow tu boleh jadi U ataupun boleh jadi O. Tu kesilapan ejaan lah kat situ. Okey, salah faham. Jadi bukan je batuk di tangga. Okey. Tertutup pula yang ni. Okey, tak apalah. Okey, kemudian melukut di tepi gantang. Melukut tu apa dia? Melukut ialah beras beras yang halus-halus tu. Beras hancur. Beras ni selalunya orang tak maulah. Jadi maksud dia tu ialah merasakan diri dia tidak penting kepada orang lain kerana tidak memiliki sebarang pangkat, pengaruh dan kuasa. Okey, tengok gambar tu ada gambar gantang, cupak dan lem. Gantang ni ialah bekas sukatan beras. Beras yang malukut yang dekat tepi gantang tu orang tak tengok dah. Ambil yang dalam gantang saja. Sisa-sisa beras tu. Itulah malukut di tepi gantang. Okey. Kita tengok video ni. Okay, semua dia sembuh hand sanitizer. Okey, jangan tiru aksi ni tak boleh tiru aksi ni. Semua nak di sanitizer kan. Meletup lah. Okey. Okey. Jadi firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf, hai anak Adam, ni maksud dia, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Okay, macam tadi dia gunakan, memang kita guna hand sanitizer tapi tidaklah sehingga berlebih-lebihan sehingga memudaratkan diri sendiri. Okey, video terakhir. Tengok Okey, dengar. Okey, tanya mak jawab
Gapo beza mak dengan kereta? Gede mak. Tak tahu. Kereta boleh bawa kita jalan-jalan. Tapi mak boleh bawa kita ke syurga. إلهي لست للفردوس أهلا. Okey. Ini yang terakhir firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang daripada mereka atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar sekalipun perkataan ha, dan janganlah engkau menengking menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia dan bersopan santun. Surah Al-Isra ayat 23. Okey, dia kata apa beza mak dia dengan kereta? Dia kata kereta boleh bawa dia pergi mana-mana, tapi mak boleh bawa dia masuk syurga. Okey. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Cikgu harap kelas kita pada hari ini memberikan manfaat kepada semua. Walaupun tersedikit, tapi cikgu harap ianya berguna dan kita boleh gunakan sehari-harian. Okey? Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.